ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semuanya? Oh, berapa orang yang hari ini datang? Oh, ini macam tak payahlah Ustazah Muslimah. Ustazah duduk rumah je senang. Muslimah senyum je walaupun ni sebalik beritup je. Kan? Saya pening-pening kerja-kerja macam ni. Okey, baik. Alhamdulillah hari ini kita bertemu sekali lagi. Mohon maaf di atas kelewatan saya pada petang ni. Saya ni kalau petang-petang lemah sikit. Kan? Sakit kepala, macam-macam. Okey, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung perbincangan. Kita berada di muka surat berapa? 138. Oh. Tak, muka surat saya lain. Berapa? Oh, kita 138. Kita Kak Aisyah sama juga 138. Oh, ada Cik ada. Oh, Cik belum beli buku. Kak tak ada juga. Apa? Okey, 138 tajuk apa? Oh, 16. Okey, betul. 16 maksiat merosak akal. Okey. 138 tapi kalau ustazah muka surat ustazah di sini 145. Jadi kita ada dua kita ada dua muka surat. Satu siapa yang cetakan yang terbaru muka surat 138. Kak Som kita di Facebook pun berikan muka surat yang sama 138. Tapi kalau sesiapa yang cetakannya berbeza, maksudnya cetakan yang pertama kita berada di muka surat 145. Antara dua lah sama ada 138 ataupun 145. Point 16. Okey, baik. Yang penting poinnya sama. Kita berada di point ataupun perbincangan topik yang ke-16, maksiat merosakkan akal. Kita baca sikit di sini. Di antara dampak maksiat iaitu kesan maksiat adalah merosakkan akal. Sungguh pada akal kita ini disebutkan begini, ada cahaya. Sedangkan maksiat pasti memadamkan cahayanya. Jika cahaya tersebut padam, nescaya kemampuan akal pun berkurang dan melemah. Jadi akal kita ni disebutkan dalam kitab ini ada memiliki cahaya. Cahaya itu terpadam bila kita melakukan kemaksiatan. Inilah yang disebut sebagai perkara yang boleh merosakkan akal kita. Dan di sini kita lihat sebahagian salaf berkata, tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah melainkan akalnya hilang. Akalnya hilang tu macam mana tu? Ada siapa boleh bagi contoh kat saya? Macam mana? Okey, macam mana bila kita buat maksiat akal kita boleh hilang? Padahal kita ni bukannya orang kita kata orang yang hilang akal. Cik ada nak cakap lagi? Dia tidak boleh membezakan antara yang baik dan yang buruk. Okey, itu satu poin saya ambil dulu. Ada yang lain nak berikan? Kakak ada? Belum lagi. Cik, belakang cik ada? Cik Arab. Cik Arab. Hilang ingatan. Yes. Kenapa dia hilang ingatan? Kenapa di sini kita panggil sebagai analogi, perumpamaan diberikan di sini Orang yang dia buat maksiat disebutkan sebagai orang yang bila cahaya akal dia hilang,
dia hilang ingatan dia tu. Kenapa sampai begitu sekali? Tadi Cik katakan, Cik Ros nama? Betul ya? Okey. Betul Cik nama ya? Cik Ros. Dah 2 minggu tak jumpa Cik, minta maaf ya. Cik Ros kata di situ, sebab dia tak boleh bezakan antara yang baik dan yang buruk. Disebut sebagai hilang ingatan. Baik, ada yang lain nak berikan? Kak Zah, ada nak sebut apa-apa? Tak ada. Apa dia? Menghayalkan. Dia lupa. Boleh juga kita letak pada poin yang kedua. Okay, kita ambil dulu. Ada yang lain nak tambah selain pada tak boleh beza antara buruk dan antara salah dan betul. Dia boleh buat orang tu hayal, maknanya tak fikir sesuatu yang secara waras. Okey, ada yang lain? Cahaya hidayah hilang. Itu umpama kita panggil sebagai perbincangan ilmu kita pada poin yang lepas. Tapi sekarang kita bincang tentang hilangnya akal seseorang tu tadi apabila dia melibatkan dirinya dengan dosa. Boleh bagi saya contoh perbuatan tak? Tak sedar. Ya, saya tahu tak sedar. Daripada tadi cakap pasal tak sedar, hilang ingatan, hayal. Apa dia? Apa? Tak dengar sayang. Ya betul, buat maksiat. Sekarang buat maksiat. Aku suka sendiri saya. Okey, sekarang kita buat maksiat. Okey, kemaksiatan yang kita lakukan menyebabkan, disebut sini ya, akal kita jadi rosak. Apa contoh perbuatan? Apa contoh perbuatan yang menyebabkan kita buat sesuatu, akal kita jadi rosak? Apa Kak Ina? Dia dipengaruhi dengan nafsu dia. Contoh perbuatan apa? Zina, okey. Bohong, mengumpat. Okey, macam ni Kak Ina. Kita ambil mengumpat tadi. Kenapa mengumpat tu boleh menghilangkan akal dia? Dia syok sendiri. Oh, dia masuk Power Rangers ya? Ada pula Power Rangers kat sini. So, itu yang Kak Ina kata dia hilang ingatan dia. Dia tak ingat pasal orang lain dah. Dia tak fikir tentang perasaan orang lain lagi. Dia tak peduli apa yang orang kata. Ini contoh-contoh yang saya nak dengar. Baik, kita lihat begini. Sesuatu dosa yang kita lakukan, ya, akan menyebabkan kita buat perkara itu tanpa kita fikir kesannya pada diri kita. Kan? Pada diri kita. Sebab kita kalau buat dosa kesannya banyak kesan dah kita bincangkan kan. Kesannya pada diri kita, yang paling besar kesannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam api neraka. Itu kesan yang paling besar. Tapi kita tak ingat tentang hal itu. Ini yang kita kata ia menyebabkan akal kita rosak, sedangkan kita adalah orang yang waras. Dan kita juga tak fikirkan kesannya pada orang lain. Jadi dia ada dua keadaan. Pada orang lain, kita ambil contoh kita ambil contoh. Baca tak cerita orang yang deramah dia tu? Nampak tak? Dahsyat kan cerita tu? Macam kita rasa, dia mana, kita fikir, mana dia letak dia punya akal dia buat orang macam tu kan? Sampaikan mati orang tu kan dia buat. Nampak tak? Dah tu satu keluarga tu sekongkol dalam hal tu kita macam mana pergi akal orang-orang ni semua, padahal orang ni kita tak masukkan dia pada orang yang gila. Orangnya waras. Ya, sihat orang-orang ni semua. Tapi akal mana letak? Nampak tak, ini kita kata maksiat. Dia buat kita buat satu kejahatan sampaikan kita tak ingat tu. Rosakkan akal mana? Kita tak ingat apa kesannya pada orang lain. Sampai orang tu mati kita buat. Ini bahayanya bila kita biarkan diri kita dalam kemaksiatan. Itu antara contoh. Yang kita ni orang normal, bila kita baca cerita tu, kenapa dia buat macam tu? Kita akan terfikir sedemikian. Bukan itu saja contohnya ada banyak.
Kan contoh kita kata, kenapa ada anak dia sanggup tendang mak dia, contoh kita kata. Kalau secara logiknya, orang yang normal, dia tak akan buat begitu. Sebab dia kata, ini mak saya apa? Mak saya yang dah lahirkan saya, dah susukan saya, dah besarkan saya, beri saya, orang kata, jaga saya sampai saya boleh jalan, boleh kerja, kan tanggung perbelanjaan sekolah saya sampai saya boleh jadi orang begini. Orang yang ada akal yang waras, dia tak akan buat yang bukan-bukan kepada ibu bapanya sendiri. Tapi ada orang buat tak? Ada. Kita akan soalkan mana pergi? Nampak ya? Mana pergi akal dia bila dia buat mak dia macam tu? Kau tahu tak Bila kita dengar orang cerita, kau tahu kau mak dia, anak dia tendang mak dia depan mata aku kau. Kita kan. Kita yang dengar, kita fikir, itu mak dia, kenapa dia buat sedemikian? Kita akan soalkan, mana letak akal dia? Sebab tu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Orang buat maksiat, yang melakukan kemaksiatan tadi, dia akan menyebabkan rosak akal dia. Kenapa rosak akal dia? Dia tak fikir kesannya pada diri dia, dan tak fikir juga kesannya pada orang lain yang dia lakukan maksiat. Tak kira siapa orang tu. Contoh kita kata, kita khianati rakan sekerja kita kata semikian. Okey, ini bukan ahli keluarga. Kalau ahli keluarga tu orang kata mana letak otak dia, akal dia kan. Ini kawan tau, kawan dia kan. Kita khianat kawan kerja kita. Sebab apa? Kita jealous dengan dia. Kita benci, kita tak suka. Okey, kita khianat dia, kita fitnah dia. Kita fikir tak kesannya pada orang itu? Maruah dia contohnya. Macam tadi kan, Kak Ina kata kan, maruah dia tadi. Kesan pada orang tu. Mana je letak muka dia? Sedangkan itu bukan apa yang dia buat. Tapi kita kata, kau yang buat benda ni, kita fitnah dia macam-macam. Kita tak fikir kesan pada orang tersebut. Secara logik akalnya, kalau kita fikir, dengan akal yang waras, kita tak mungkin buat sedemikian kepada orang lain. Sebab apa? Kita tak nak orang buat begitu pada diri kita. Cuba bayangkan kalau anak kita tendang kita. Ataupun kawan kita fitnah kita. Atau kita yang jadi mate tadi, kita yang kena-dera. Kita letakkan tempat di situ. Mesti kita kata, kenapa orang tu tidak berperi kemanusiaan? Mana letaknya akal, fikiran yang Allah berikan kepada seseorang. Namun, kemaksiatan akan buat kita jadi orang yang rosak akalnya. Sehingga kita tak mampu untuk bezakan tadi macam mana Cik Ros kata tadi. Mana yang betul, mana yang salah. Ini kesan maksiat yang kita lakukan. Ya, kemudian di sini dia kata, hal ini sangat jelas. Hal itu, apa yang dilakukan tadi, sangat jelas. Kerana apabila akal seseorang sihat, pasti dia akan mencegah pelaku maksiat dari maksiatnya. Kita ada akal yang sihat, akal yang waras, betul tak? Akal yang sihat dan waras itu, ia pasti akan mencegah kita buat perkara yang tak baik. Orang yang akalnya waras, kita kata gini ya, kita nak seberang jalan ni, main seberang je ke? Okey, kita ambil satu keadaan yang mana tak ada traffic light. Kereta banyak ni, nak seberang, main seberang ke? Tak, mesti kita tunggu. Kenapa kita tunggu? Sebab akal kita menghalang kita untuk kita jalan tu kan. Kita mesti fikir, ni kalau aku jalan memang tak kata ICU, terus ke alam barzakh. Betul tak? Kita tak fikir ICU tau. Kita fikir, ini kalau aku seberang ni memang terus ke alam barzakh ni. Akal kita yang waras, yang sihat akan cegah kita. Actually, sama juga dengan maksiat. Sebelum kita buat maksiat, ya, orang yang akalnya waras, dia akan fikir, ni kalau buat ni, Allah masukkan aku dalam api neraka. Cuma mungkin kadang-kadang kenapa kita tak fikir gitu ya? Sebab kita tak nampak api neraka tu depan mata kan ya? Betul tak? Tak nampak macam mana kita nampak kereta yang zoom kan? Yang menakutkan kita tak? Mungkin sebab tu kita pun rasa macam, alah jauh lagi tak nampak benda tu kan? Nak kena tunggu nampak ya? Nak kena tunggu nampak api neraka tu ya? Memang tak mungkin lah nak nampak api neraka tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan akal yang boleh kita fikir, ya, yang menyebabkan kita akan hindari diri kita melakukan kemaksiatan tersebut. Sebab itu tadi Imam Ibnul Qayyim kata apa?
orang yang ada akal yang sihat, ya, akal yang boleh fikir, akal itu akan buat dia ataupun akan cegah dia melakukan perkara yang boleh bawa dia kepada hal-hal yang memudaratkan. Api neraka adalah hal yang memudaratkan kita. Kenapa kita kata sedemikian? Kerana api neraka tu kalau masuk, dia kekal dalam tu. Ada tak Allah bagi kita rest kalau kita kena azab dalam api neraka? Okey, hari ni kita seksa dia seminggu. Minggu depan kita off day. Ada tak macam tu? Tak ada. Kita tahu kan? Saya tanya semua orang Gelimak ni, semua orang tahu. Tak ada off day dalam api neraka. Dahsyat azabnya. Walaupun seminit tak ada. Kalau kita baca tentang kisah-kisah azab yang Nabi SAW diperlihatkan, orang yang mengadu domba, apa azabnya? Saya pernah bincang dalam Masjid Asy-Syafaah. Bukan di masjid, tak masuk dalam masjid lagi. Di Masjid Asy-Syafaah. Apa kesannya Kak Zah? Dia mengadu domba, dia batu api. Apa azab? Liza. Apa dia? Makan daging saudaranya sendiri. Itu kita kata perumpamaan. Tapi sekarang, bila dah masuk dalam api neraka, Allah beri azab apa kepada orang yang batu api, yang suka fitnah, mengadu domba? Ada satu azab yang Nabi SAW diperlihatkan. Dia kerjanya apa? Pergi sana, pergi sini, sebar aib orang lain, kan? Memecah belahkan saudara, pisahkan antara dua orang yang bersahabat baik. Gitu kerja dia. Ya? Betul, dia bawa fitnah. Tapi apa azab dia? Yang Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah. Kak Najis ingat? Nana? Minum air nana. Bukan, itu orang sombong. Itu tinatul khabal. Misaturi. Yes, itu betul ada. Betul kakak. Tak salah tu. Antara azabnya Allah berikan minum air nana itu untuk orang yang sombong. Ya, di dalam neraka Allah masukkan dia dalam satu sel, dalam satu jail. Situ yang nama jail dia tu kan, nama penjara tu Bulas. Lalu Allah minumkan dengan nanah penghuni api neraka. Okey, kita ambil contoh. Saya ambil contoh yang Kak Narjis berikan tadi kan. Kalau kita tahu sombong tu, ya, azabnya begitu Allah berikan. Dah tahu nanti kan Allah akan masukkan kita dalam penjara Bulas. Allah beri kita minum air nanah daripada penghuni neraka. Kita nak buat ke sombong tu? Kalau akal kita yang sihat ni fikir. Of course kita akan hindari. Siapa yang nak masuk dalam api neraka, dalam sel nama Bulas tu kan? Lepas tu minum air nanah. Tak tu. Air nanah bukan air nanah biasa, air nanah penghuni api neraka. Yang mana lebih dahsyat daripada nanah yang kita kalau dekat dunia pun nampak nanah. Dekat tangan kita pun kita dah geli. Bukan tangan jerawat kita. Geram dia aku tengok jerawat dia. Rasa macam, kita rasa geli kan? Tangan tu geram. Nak picit. Apatah lagi kalau nanah penghuni api neraka. So akal kita yang sihat akan kata, orang sombong Allah bagi gini. Orang sombong azabnya begini. Akal kita yang sihat akan hindari perkara itu. Begitu juga orang yang batu api tadi. Nabi kata, apa yang diperlihatkan oleh Nabi, orang ini, ya, dia akan robek muka dia sendiri. Dia akan pegang satu alat ni, dia macam sabit. Sabit tu dia letakkan daripada kanan ni, okey, sampai dijalankan muka dia. Sini, nanti sini dah koyak kan? Bahagian sini dah koyak, Nabi kata nampak orang tu buat. Bahagian sini dah koyak dah. Bila dia koyak, dia jadi balik tau. Dia cantum balik. Lepas tu tangan kita sebelah sini tengah jalan sebelah sini ni. Koyakkan sebelah sini pula. Sini dia jadi balik. Tapi dia tak stop, dia akan terus buat begitu. Akal kita yang sihat, bila diberitakan dengan azab yang sedemikian, sakit tau benda tu. Pakai sabit kan, cuba buat sekarang. Sekarang saya offer ni. Kakak nak buat? Tak nak, Ustazah, muka kakak dah. Dia dah kecilkan badan dia. Maknanya apa? Ngeri.
Kan sampai bila dengar tu kecil ke mana tu? Kita ngeri, kita dengar tu, takutnya kita tak nak. Muka dah jaga lawa-lawa kakak dah pakai macam krim dah muka kita ni. Tiba-tiba kita nak robekkan muka kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Kita dengar akal kita yang sihat. Orang yang betul-betul fikir, dia tak buat kerja batu api tu. Sebab dia takut. Akal dia yang waras itu akan menyebabkan dia kata, janganlah, takkan kita nak buat gitu. Nanti ke akhirat, siapa nak tolong aku? Allah berikan aku dengan azab yang sedemikian. Kita akan tinggalkan perbuatan itu. Sebab tadi kata apa? Orang yang apabila akalnya sihat, pasti dia akan mencegah pelakunya untuk buat maksiat itu. Kemudian kata apa lagi? Akalnya akan menyadarkan dia. Akal kita yang Allah berikan, dia akan sadarkan kita. Jangan buat perkara-perkara dosa ini. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada azab yang pedih. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Begitu juga dia kata di sini, orang yang begini, dia sedar. Sebab apa? Kita ni, diri kita berada pada genggaman Allah. Kita adalah milik Allah. Apa-apa yang berlaku pada diri kita, Allah tahu. Itu maksudnya. Kita boleh sembunyi daripada Allah? Tak boleh. Macam kita kan kalau ada orang jahat kita, engkau sembunyi dalam lubang cacing pun aku cari. Kita kata gitu kan? Sebab orang tu jahat sangat kan? Engkau sembunyi lubang cacing pun aku cari. Itu kita nak cari. Allah tak payah cari. Ya, Allah tak payah cari. Sebab Allah tu maha mengetahui kita sembunyi kat mana sekalipun. Tempat gelap macam mana pun Allah tahu. Tempat kecil macam mana pun Allah tahu. Dosa kita kecil macam mana pun Allah tahu. So kita nak sembunyi macam mana? Orang yang akalnya sihat tadi, dia sedar bahawa dirinya berada dalam genggaman Allah. Dia tahu dia tak boleh lari ke mana-mana. Dia buat apa bentuk maksiat, dia tak bertaubat daripada maksiatnya, Allah akan balas dengan azab yang pedih. Ya, sebab dia kata di sini, Allah itu, kita ni berada dalam genggaman Rabb, iaitu Subhanahu Wa Taala, di bawah kekuasaan Allah, di dalam negeri dan bumi Allah, diawasi oleh Allah, dan para malaikat melihat serta bertindak sebagai saksinya. Ada malaikat yang mencatat, betul tak? Perbuatan kita, perbuatan baik dan buruk kita, yang menyaksikan perbuatan kita. Kita bersedekah, kan ada malaikat yang turun doakan kita, maknanya ada saksi tu. Walaupun kita kata, kita tak nak orang lain nampak. Ya, kita nak jaga niat kita. Tapi malaikat menyaksikan perbuatan baik kita. Bawa report kepada Allah. Dibawa reportnya pada Allah. Maknanya ada saksi. Sama juga dengan perbuatan jahat kita. Malaikat buat laporan pada Allah. Ada saksinya. Walaupun kita kata, tak ada orang nampak saya buat maksiat ni. Tapi malaikat itu mencatat. Dia jalankan pekerjaannya. Dia tak, kesian Sakinah ni buat dosa, tak payahlah. Penat dia berdakwah. Tak ada gitu, tak ada maknanya. Malaikat tak ada cakap gitu. Malaikat nampak kita buat dosa, dia terus catat, beri pada Allah. Begitu keadaannya. Tak ada kesian, dia penat siang malam berdakwah pada Allah. Dah lah bagi dia diskaun. Tak ada gitu. So kita ni, janganlah kalau akal kita yang sihat, kita akan fikir semua perkara-perkara ini sebelum kita melakukan kemaksiatan itu tadi. Ya, lalu dikatakan di sini apa? Peringatan Al-Quran, keimanan kita, hal-hal yang berkaitan dengan kematian, neraka, semua ini akan cegah kita dari melakukan kemaksiatan. Kita baca Al-Quran, dalam Al-Quran ceritakan tentang azab orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran ceritakan tentang api neraka. Ia seharusnya mencegah kita dari melakukan kemaksiatan itu tadi. Kerana apa? Kita takut bila kita dah baca Al-Quran. Ini dipanggil sebagai peringatan yang terdapat dalam Al-Quran. Begitu juga kita ada keimanan, kan? Keimanan kita itu tadi, dia seharusnya mencegah kita dari melakukan kemaksiatan. Ataupun orang yang dia beriman kepada Allah, bagaimana keadaannya bila dia buat maksiat? Kita dah bincangkan ayatnya. Ayat apa? Kak Narjis. Surah apa Kak? Orang yang beriman, bila dia melakukan kemaksiatan, bagaimana keadaan dia?
Baru rasanya kita bincang ayat tu. Kak Aisyah? Oh, Kak Aisyah pun jawab dengan gelak ketawa. Atau ada rakan-rakan kita di rumah ingat ayat yang Ustazah pernah kongsikan tentang orang yang beriman bila dia melakukan kemaksiatan, apa tindakan dia, apa seterusnya yang dia lakukan. Surah apa, ayat yang keberapa? Ali Imran ayat keberapa kakak? 135, Masya Allah, tabarakallah. Okay. Surah Ali Imran ayat yang ke-135. Cakap apa? Dia cakap apa? Allah berfirman apa dalam ayat itu kakak? Ada berapa keadaan? Kalau tak nak baca, 3, okey. Apa dia? Pertama. Apa dia? Dosa ingat Allah lagi? Taubat pada Allah? Betul. Setelahnya? Walam yusirru. Tak, walam yusiru, kakak tak baik. Walam yusiru maksudnya dia berhenti. Dia tak teruskan dosa tu. Jadi orang yang beriman ada 3 keadaan tu tadi dia buat. Ya, surah Al-Imran, okay, mungkin ada di kalangan kita yang tak ingat, okay, teman-teman kita juga di rumah, ya, boleh letakkan di situ, dia sudah letakkan di sana, surah Al-Imran ayat 135. Pertama, di sini, saya ulang kembali ya perbincangannya. Sebab tadi ada poin iman. Kenapa iman itu dia menjadi penghalang kepada kita melakukan kemaksiatan? Dan kalau kita kata ia bukan penghalang, tapi ia buat kita berhenti melakukan kemaksiatan tersebut. Allah sebutkan di dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahisha. Dan orang-orang yang dia buat perkara yang keji, iaitu dosa tadi. Ya, wa au zalamu anfusahum, ataupun dia menzalimi dirinya. Menzalimi dirinya maksudnya dia lakukan dosa. Apa yang dia buat? Pertama, Allah sebutkan orang yang beriman ini zakarullah. Dia ingat kepada Allah. Kenapa kita ingat Allah? Sebab kita orang yang beriman. Keimanan kita itu menyebabkan kita ingat kepada Allah. Ya, jadi orang yang begini, dia bila dia buat perkara dosa, maksiat, dia menzalimi dirinya sendiri, dia ingat Allah, lalu apa dia buat? Fastaghfiru. Dia mohon ampun kepada Allah. Ya, daripada apa? Dosa-dosa yang dia lakukan. Yang kedua. Ini yang kedua. Kerana apa? Orang yang beriman, dia tahu tidaklah yang mengampunkan dosa itu melainkan Allah. Jadi bila dia buat maksiat, dia ingat Allah, dia memohon ampun kepada Allah kerana dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Adakah itu saja yang dia buat? Tidak. Walam yusirru. Dia tidak meneruskan dosa itu. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. 3 keadaan orang yang beriman. Pertama sekali, keadaan kita orang yang beriman, seharusnya bila nak buat dosa tu kita tak buatlah. Itu kan keadaannya. Tapi bila kita dah terbuatlah, kita kata, ya, sebab kita pun tak boleh nak confirm lah diri kita ni bersih daripada dosa. Ya, setiap daripada diri kita ada melakukan kesilapan dan kesalahan. Tapi adakah kita kata nak buat macam mana ya kita ni? Allah dah ciptakan kita selalu buat dosa. Kita pun buat dosa happy-happy gitu. Tidak. Keimanan kita akan buat kita ingat kepada Allah. Ya, bila kita buat dosa tadi, kita ingat Allah. Kita berada pada genggaman Allah. Betul tak? Kita ingat Allah itu akan balas dosa yang kita buat ini dengan api neraka. Ingatan kita pada Allah itu
Maksud ingat ialah ingat azab Allah, ya. Bukan kita ingat zikir-zikir astagfirullahalazim, dosanya aku lah. Bukan gitu maknanya. Tapi bila kita ingat tu astagfirullahalazim, azab Allah, neraka Allah, buat kita stop apa yang kita buat tadi. Yang akhirnya kita bertaubat kepada Allah. Fastaghfaru, mereka pun memohon ampun kepada Allah di atas dosa-dosa mereka, kerana mereka tahu Allah itu Maha Pengampun. Walaupun Allah memang janjikan azab. Contoh kita kata, mungkinlah selama ini kita ni orang yang sombong, katakan bongkak, takbur dengan kemewahan yang kita ada, sehingga kita menzalimi orang lain, ya, kita hina orang lain yang tak sama taraf dengan kita contohnya. Kemudian kita belajar, kita tahu tentang hadis Nabi yang mana azabnya. Tadi Nabi kata, orang yang sombong di hari kiamat kelak, Allah akan jadikan dia hina sehina-hinanya. Sebab apa? Dekat dunia kita dah hina orang lain. Kita ingat tentang hal itu tadi. Kita belajar, baru kita sedar. Selama ni aku sombong. Nanti dekat akhirat Allah buat aku begitu. Allah akan jadikan kita ni umpama semut yang mana wajah kita ni bentuk manusia. Maknanya kecil saiz badan kita. Ia akan digiring masuk ke dalam api neraka. Ramai-ramai semua ahli-ahli sombong ni kan. Siapa yang parti sombong, duduk sama-sama dengan parti sombong. Yang bukan parti tapawai ya cik. Parti tapawai ni lain. Ni parti sombong ni. Siapa yang parti sombong, dulu orang-orang sombong ni kita kumpulkan satu tempat. Semua ni akan dimasukkan dalam api neraka. Sama-sama masuk dalam api neraka. Dalam bentuk keadaan Nabi kata apa? Dia umpama haiwan yang kecil, tapi wajahnya bentuk manusia. Itu maksudnya apa? Hina keadaannya. Masukkan dia dalam satu penjara yang namanya bulas tadi saya sebutkan. Dan mereka diminumkan dengan air nanah daripada penghuni api neraka yang didapatkan, dia ekstrak. Dia ekstrak daripada penghuni api neraka tu. Minum korang. Satu-satu minum. Itu tak stop. Allah tak stop benda tu. Kita baru belajar. Mungkin saya kata kita dulu orang yang sombong. Kita baru belajar ni. Baru dengar hadis ini. Kita pun orang yang beriman, kita ingat dengan azab itu, kita ingat Allah, kita pun bertaubat. Kita mohon keampunan kepada Allah. Dan kita hentikan. Ini tanda orang yang beriman. Imannya betul-betul cantik dalam diri dia. Dia hentikan perbuatan itu. Kan? Sebab tu Allah kata walam yusirru ala ma fa'alu, dia tak teruskan apa yang dia buat. Sebab takutnya dengan azab Allah, ya, sebab dia jadi orang yang apa tadi? Memohon keampunan Allah, itu yang menyebabkan dia berhenti daripada dosa-dosanya. Kerana apa? Iman yang memang dah tertancap dalam hati dia. Baik, seterusnya kita lihat pada poin yang berikutnya. Disebutkan bahawa kematian, dia ingat mati orang ni. Saya selalu kata, kita ni kalau ingat mati, kita akan tinggalkan dosa kita. Sebab kita takut tak sempat bertaubat kepada Allah. Cuba kalau tak ingat mati, rasa hidup beribu tahunnya. Kan lagu apa? Sepohon kayu daunnya rimbun. Kan? Kalaupun hidup 1000 tahun kan, kalau tak sembahyang apa gunanya kan? Ada kan lagu tu kan? Walaupun hidup 1000 tahun, tapi kita tak hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Maknanya, kena ingat mati tu. Kalau kita tak solat, contohnya kan, kita hidup lama tapi tak solat, adakah ia berguna kehidupan kita? Tak berguna. Sebab kalau kita mati, orang yang tak solat ni kalau dia mati, solat tu kita tahu kan, dia adalah amalan yang pertama yang akan Allah hisap. Allah akan tanya dekat akhirat, pertama sekali tentang solat kita. Macam mana solat kita? Dan kalau kita tak solat, macam mana? Semua masing-masing duk fikir dah. Muhasabah lah ya, untuk saya juga. So kalau kita ni jadi orang yang tak solat ni, bagaimana kita ni? Sedangkan itu adalah amalan, antara amalan yang pertama yang akan Allah hisap, Allah tanya kepada kita. Allah lihat solat kita macam mana. Allah suruh pada malaikat, lihat solat orang ini, fardunya bagaimana? Mantap tak fardunya? Malaikat kata,
Allah kata kepada malaikat, kalau solatnya tak berapa mantap tadi kan, lihat kepada solat sunatnya. Boleh tak solat sunat itu menyelamatkan pahala solat fardunya? Tapi sekarang ni kita kalau solat fardu pun kita tak buat, macam mana nak lihat kepada solat sunat? Orang yang ingat mati, dia ingat tadi kan tentang hadis tadi, dia faham tadi, dia akan tinggalkan perbuatan yang meninggalkan solat. Maknanya dia akan solat. Sebab dia tahu, kalau aku mati dalam keadaan yang tak solat ni, apa pahala yang aku nak bawa di hadapan Allah? Kita akan persoalkan sedemikian. Apa aku nak cakap depan Allah? Orang ingat mati begitu. Orang ingat mati, bila dia buat dosa, ini kalau mati ni tak sempat taubat ni, macam ni. Orang ingat mati, kita kalau isteri, kita ingat mati. Tadi tengking suami kita tadi. Contoh. Sebab kita orang perempuan, suara kita kadang-kadang dia volume je. Volume kita level 5. Kadang-kadang dengan suami kita kita kadang PMS ke apa kan. Kadang-kadang kita nak marah, kita marah suami kita. Suami kita balik-balik kerja, tiba-tiba kita dah, suara kita dah level 5 kan. You tak beli, I suruh you beli kari, you tak beli. Kita nak masak sekejap. Kita sebab kari punya pasal suka kakak. Sebab kari punya pasal suara kita level 5 dengan suami kita. Tapi kita tahu kan, dosa kan buat gitu kan. Dosa kan buat gitu kan. Itu tak dosa tu. Tak dosa asal-asal, okey je. Dosa ke tak tu? Saya tanya ni. Dosa. Dengan penuh merendah dirinya. Kita tahu benda tu dosa. Tak seharusnya kita tinggikan suara kita pada suami kita tadi kan. Hanya semata-mata, saya kata hanya semata-mata kari yang dia lupa beli tu. Sebut kari lah kan, bukan sebut kari. So kita dah tunggu-tunggu, aku nak masak ni. Kita kata, you nak makan apa? Nanti you sindir, I tak pandai masak pula. Kita kata gitu kat suami kita. Ya? Kalau dia pekak, dosa juga, cik. Oh, sekarang dah pekak. Oh, kalau dia pekak kena cakap kuat. Yelah, tapi kalau cakap kuat ni bukan pasal kari tu. Kurang pendengaran. Tapi itu bukan antara sebab. Cik, orang selalunya, saya cakap ini, orang kalau dia kurang pendengaran, kita tak cakap pekik-pekik dengan dia. Sebab apa? Kita guna bahasa isyarat. Yes. You. Ya, betul. Kita kata gitu. Sebab saya ada ni lah, bukan saya ada pengalaman apa. Tak, ada orang ceritakan pada saya. Pasal suami dia kurang pendengaran. Jadi dia beritahu pada saya, kita tak cakap pekik-pekik. Nampak tak? Yes. Kita tak cakap pekik-pekik dengan suami kita. Kan, dia kata, sebab tak guna, dia memang tak dengar. Dia tak dengar. So, dia kata, kalau hujan, nak suruh suami tutup. Kan? Kita pekik, you tutup, tak pekik gitu, kita. Pekik dah. Dia kata nak marah pun tak guna. Dia kata macam tu. Seriously, dia nak marah pun tak guna. Apa dia? Dia tak mengaku dia pekak. Maksudnya apa? Oh, dia marah lah, I tak pekak pakai. Saya tak suruh guna sign language kepada suami yang memang memekakkan telinganya. Jangan salah faham. Saya cakap faham ya maksud saya? Saya cakap tentang memang orang yang ada masalah pendengaran. Ya, tapi kalau memang suami dia memekakkan telinga dia, kita kena gunakan hikmah kita berbicara. Bukan tinggikan suara, saya kata. Beza keadaannya, cik. Ya, beza keadaannya. Sebab kalau kita tinggikan suara kita, dia akan buat keadaan makin jadi teruk. Percaya cakap saya. Kan? Suami balik penat-penat. Ini yang tak ada masalah pendengarannya. Yang mana kalau kita pekik, dia memang pekakkan telinga dia bingit. Betul, dia bingit kita. Buat bodoh. Yes, dia buat bodoh. Itu maksud saya, dia buat bodoh kan. So, kita berguna ke suara yang ditinggalkan tadi bila orang tu buat bodoh? Tak guna. Sebab tu saya kata dia balik kepada hikmat kita pula yang dapat dosa tadi. Betul? Nampak ya, kita yang dapat dosa sebab kita pekik-pekik kat dia. Kita asal nak tinggi suara? Tidak ada keperluan. That's why ilmu kena ada ya.
ilmu komunikasi, cara kita mengawal, emosi, semua perlu ada. Jadi isteri bukan semata-mata jadi isteri kahwin, happy kahwin. Tak bukan gitu, tapi bagaimana komunikasi kita dengan suami dalam keadaan yang berlaku kesilapan dan sebagainya. Begitu keadaannya. So kita janganlah menyengajakan diri kita, meletakkan diri kita pada satu keadaan yang mana kita tahu tak seharusnya kita lakukan sedemikian. Begitu. So bila hal-hal yang begini, kita tahu kalau tinggikan suara pun tak guna tadi kan. Tak payahlah nak tinggikan suara, maknanya kena rendahkan suara kita. Oh, you lupa tak apalah, nak buat macam mana. Oh, sedap bagi suami. Lepas tu, esok lupa lagi. Ini cik kata Ustazah, kalau macam gitu, memang of course Ustazah, suara saya sampai tingkat 12. Itu maknanya sengaja mendatangkan kemarahan. Kita kata sengaja mendatangkan kemarahan. Taklah kalau suami yang betul-betul, dia tahulah kesilapan dia kan. So maknanya both ni lah, kedua-dua ni pihak lah kan. Sebab tu komunikasi ni mesti dua hala. Kita tak boleh berbual dengan orang satu hala je. Itu tak boleh dipanggil sebagai komunikasi namanya. Jadi apa-apa kita nak buat, contohnya lah dalam keadaan yang tadi kan, kita kena sabar dulu. Ya, sabar dulu. Supaya saya ni dah jauh sangat ni pergi. Saya nak masuk kepada kematian tadi kan. Kita fikir, kalau tadi aku tinggikan suara kita tadi kan, kita fikirlah, tadi aku tinggikan suara aku ni malam ni, kalau hembuskan nafas yang terakhir, tak cium bau syurga aku ni. Nampak tak? Kita fikir begitu. Sebagai seorang isteri yang beriman kepada Allah tadi. Tapi masalah kita kalau merajuk pasal satu kari punya pasal, seminggu kadang-kadang. Kari seminggu. Esok pun tak nak cakap kan. Suami cakap tengok lain kan. Yang boleh kan buat tengok lain kan. Buatlah sendiri. I cakap you tak dengar. I cakap you tak dengar pun nak. Kari pun I sponsor kari pun you tak dengar. Kita sindir-sindir kan. Buat apa kita buat begitu? Tak guna kan? Tapi kalau seorang isteri yang ingat ni, kalau malam ni meninggal ni, esok tak bangun ni, kita tak sempat minta maaf pada suami kita. Takut kan? Apa dia? Apa jadi? Allahu Akbar. Tak cium bau syurga lah tu kata. Isteri yang menderhaka kita kata. Alah sikit je. Oh, cik nak diskaun juga cik. Alah sikit je Ustazah. Ini masalahnya kadang-kadang bila kita kata sikit kan. Bila kita letakkan mindset kita, alah sikit je Ustazah, sikit tak, kau tak boleh. Nanti kita mengumpat sikit je Ustazah. Takkan tak boleh. Sikit tu lah yang kita kena hindari. Sebab dia akan bawa kita kepada sesuatu yang lebih besar. Sebab tu Nabi pesan kepada Aisyah, Iyaki wa muhaqqaratil a'mal. Hati-hati Aisyah dengan dosa-dosa yang kecil. Fa inna laha minallahi taliban. Dosa yang kecil itu akan bawa kita ni, Allah akan buat kita minta kita bertanggungjawab dengan dosa kita yang kecil. Jadi kita tak boleh katalah sikit, ya. Sebab sikit tu nanti Allah tetap akan tanya. Tapi kalau suaminya suami yang soleh, dia akan maafkan kita lah. Suami mesti akan ampunkan kita. Tapi janganlah kita jadikan tu sebagai sebab. Tak apa, you kalau I buat salah kan, I tak sempat minta maaf you. Mesti you ampunkan I. Suami, yelah I ampunkan you. Kita pun pijak-pijak kepala dia. Ni masalah juga kadang-kadang kita ni. Orang perempuan ni kadang susah juga kalau bagi muka naik kepala. Kita selalu katakan suami ni kalau bagi muka susah naik kepala. Tapi kita tak sedar diri kita. Semua si angguk kepala ni memang betul ya. Kita tak sedar tau. Kita selalu kata, Ustazah, dengan suami jangan bagi muka Ustazah. Kita kalau bagi muka kat dia nanti, dia naik ni, head ni, kepala Ustazah. Kita kata gitu. Tapi kadang-kadang kita pernah tak sedar diri kita ni. Suami banyak bagi muka pada kita. Kita pun naik kepala kan? Betul tak? Kita tak sedar benda tu. Jadi, ingat tadi tentang peringatan Al-Quran, tentang keimanan, tentang kematian dan neraka. Last sekali letak neraka kat situ kan. Dan neraka akan mencegahnya dari bermaksiat. So kalau kita ingat tentang peringatan dalam Al-Quran, tentang keimanan, tentang kematian, tentang azab api neraka, semua itu akan buat kita tinggalkan maksiat, cegah diri kita daripada melakukan kemaksiatan, walaupun ia adalah perkara yang kecil. Ya, kemudian di sini kita tutup ya perbincangannya. Kebaikan dunia dan akhirat yang dihilangkannya akibat maksiat berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan kesenangan dan kelazatan maksiat tersebut.
Jadi apakah pemilik akal yang waras akan meremehkan semua ini? Dia bagi kita dengan satu soalan. Kalau kita orang yang memiliki akal yang waras, akal yang sihat, tadi dah kita bincangkan semua tadi kan? Tentang peringatan Al-Quran, tentang neraka, tentang keimanan, tentang kematian tu tadi. Tentang dosa-dosa yang ada azabnya Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Orang yang memiliki akal yang waras, pasti dia akan ingat dan dia akan tinggalkan perbuatan maksiat. Peringatan-peringatan Allah yang Allah letakkan dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kematian, tentang neraka, begitu juga tentang keimanan, bukan semata-mata yang terdapat dalam Al-Quran, tapi juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kadang-kadang hal-hal dosa ini kita lihat daripada pengalaman kehidupan kita. Apa yang berlaku di depan mata kita. Kita nampak kadang-kadang, orang ni kenapa dia jadi gini? Sebab dulu dia buat mak dia gini. Biasa kan kita nampak kan? Itu adalah pengalaman Allah Subhanahu Wa Taala nak lihatkan kepada kita. Nak beritahu kepada kita, dosa jangan senang-senang kita buat. Sebagai orang yang Allah berikan dengan akal yang waras, seharusnya apa yang menjadi peringatan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita, yang berlaku dalam kehidupan kita, ia seharusnya menjadi perkara yang mampu mencegah kita dari melakukan pelbagai kemaksiatan. Okey? Wallahu a'lam bishawab. Ada apa-apa soalan? Ada apa soalan yang dipertanyakan sebelum kita bersurai? Tidak ada ya? Boleh faham ya semuanya jelas hari ini? Minta maaf saya tak bangun hari ini, so saya tak larat. Pada saya mabuk. Okey, kalau tidak ada apa-apa soalan, terima kasih ya kepada teman-teman kita yang di rumah juga, ya, yang tetap setia bersama dengan kita di Facebook Live. Ada pula yang kata saya kelakar, terima kasih. Okey, baik. Itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada perbincangan di masa akan datang. Jangan lupa ya untuk mendaftar jika sekiranya ingin menghadiri kuliah di masjid. Jadi saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.